Selamat bertemu dalam ruangan belajar geografi bersama Cikgu Augustin. Pada kali ini saya akan menerangkan bab 3 pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim kepada pelajar geografi tingkatan 2. Dalam tajuk ini, kita akan belajar tentang pergerakan bumi, kesan putaran bumi, dan juga kesan peredaran bumi. Oleh itu, untuk pelajaran ini saya telah bahagikan kepada 3 bahagian, supaya pelajaran ini tidak terlalu panjang. Untuk bahagian yang pertama, dalam tempoh setengah jam saya akan menjelaskan tentang konsep pergerakan bumi, dan akan datang kesan putaran bumi dan juga kesan peredaran bumi. Baik, sekarang kita lihat bagaimana mungkin kehidupan seharian kita boleh berlangsung. Coba Anda bayangkan kehidupan kita, bagaimana kehidupan seharian kita di jana. Kelangsungan hidup seharian kita dikaitkan dengan konsep pergerakan bumi, beredar mengelilingi matahari dan juga putaran bumi di atas paksinya semasa beredar mengelilingi matahari. Dalam gambar raja ini menunjukkan raja putaran bumi dan peredaran bumi. Bumi berputar di atas paksinya semasa beredar mengelilingi matahari di atas orbitnya yang berbentuk elliptical. Peredaran bumi di atas orbit mengelilingi matahari menyebabkan kejadian 4 musim, yaitu musim sejuk, musim bunga, musim panas, dan musim luruh. Semasa beredar di atas orbit, bumi berputar di atas paksinya dari arah barat ke timur. Dan putaran ini menghasilkan beberapa fenomena, yaitu fenomena kejadian siang dan malam, pembiasan angin, kejadian air pasang dan surut, serta perbezaan zon waktu dunia. Apa yang jelas? Putaran bumi dan peredaran bumi di atas orbit mengelilingi matahari sebenarnya merupakan satu fenomena yang menjana kehidupan di bumi. Putaran dan peredaran bumi ini menyebabkan perbezaan penerimaan cahaya matahari di atas bumi sepanjang tahun yang mempengaruhi produktiviti kitaran dalam sistem rangkaian makanan dunia. Gambar raja ini adalah gambar raja ilustrasi sistem cakrawala. Dalam gambar raja ini merupakan ilustrasi kedudukan planet-planet dalam sistem cakrawala, dan bumi berada pada kedudukan ketiga selepas planet Zura, di mana kita tinggal. Kesemua planet ini beredar mengelilingi matahari di atas orbit masing-masing. Sebenarnya, di dalam sistem ini terdapat lagi satu planet yang dikenali sebagai Pluto. Tetapi dalam buku teks Geografi tingkatan 1 dan tingkatan 2, planet ini tidak dimasukkan kerana berlaku perubahan informasi geografi
semasa buku teks ini ditulis. Sebagai pengetahuan para pelajar, planet Pluto telah diterima semula sebagai suatu planet pada tahun 2018. Dan pengetahuan ini sangat penting bukan sahaja dalam kalangan guru, tetapi juga dalam kalangan pelajar geografi tingkatan 1 dan 2. Artikel ini telah dipetik daripada artikel konferensi di Houston pada penghujung bulan Mac. Saintis telah membuat definisi baru berkaitan dengan definisi planet melalui artikel berjudul A Geographical Planet Definition. Melalui definisi planet baru, objek bulat di angkasa yang lebih kecil daripada bintang telah menyenaraikan semula Pluto sebagai sebuah planet. Sebagai kesan, fakta ini telah mengubah fakta geografi semasa buku teks geografi tingkatan 1 dalam bab 5 dan tingkatan 2 bab 3 di bawah subtajuk pergerakan bumi. Dalam definisi yang lama yang menyatakan planet yang mengorbit planet lain di samping mempunyai ciri seperti gunung, sungai dan sebagainya telah menggugurkan Pluto sebagai planet dan dikenali sebagai dwarf planet. Walau bagaimanapun, dengan definisi yang baru, objek bulat di angkasa yang lebih kecil daripada bintang telah menyenaraikan semula planet Pluto sebagai sebuah planet. Sebagai aktiviti dalam tajuk ini, saya minta pelajar sediakan kertas dan pen untuk menyalin maklumat yang terdapat di dalam video yang telah disediakan oleh VPN Perception Channel untuk kita buat rumusan di akhir pelajaran ini. The universe includes living things, planets, stars, galaxies, dust clouds, light, and even time. The universe contains billions of galaxies, each containing millions or billions of stars. The universe is incredibly huge, traveling at the speed of light. It would take 1 lakh light years to cross our Milky Way galaxy alone. No one knows the exact size of the universe because we cannot see the edge, if there is one. All we do know is that the visible universe is at least 93 billion light years across. The Earth is the third planet from the Sun. It is the largest of the terrestrial planets in the solar system. Initially, the Earth was in a molten state. Over time, the surface of the Earth cooled and became the crust. The Earth was formed approximately 4.54 billion years ago and is the only known planet to support life. The Earth, like all other planets in the solar system, revolves around the Sun in an elliptical orbit, and it also rotates on its axis.
These two motions of the earth, that is rotation and revolution, are responsible for many phenomena on the earth like day and night, seasons, winds, ocean currents, all these phenomena depend on rotation and revolution motions of the earth. What is rotation? Rotation is the spinning of the earth on its axis. The axis is an imaginary line which passes through the center of the earth, connecting the North Pole and the South Pole. The earth completes one rotation within a span of 23 hours, 56 minutes, 4.09 seconds. Roughly, it is taken as 24 hours. The axis is tilted at an angle of 23.5 degrees from the vertical, and if a line were drawn parallel to the plane of the Earth's orbit, the axis would make an angle of 66.5 degrees to this line. What are the characteristics of rotation of the Earth? Well, the Earth completes one rotation from west to east on its axis in 23 hours, 56 minutes, 4.09 seconds, which is roughly 24 hours. The earth is always tilted in the same direction, that is towards the pole star as it moves around the sun. The speed of movement at equator is 1660 kilometers per hour. The speed decreases towards the poles. The angle at which the earth is tilted is known as the inclination of the earth's axis. Apa yang pelajar telah dapat dari video tadi? Dalam video tadi ada menyebut tentang alam semesta, termasuklah hidupan, planet, bintang galaksi, awan debu, cahaya, dan juga massa. Bumi terbentuk lebih kurang 4,54 bilion tahun yang lalu dan dianggap sebagai satu-satunya planet yang boleh menampung kehidupan. Tapi sebentar, dalam penemuan saintis, kita dapati saintis telah berjaya menemui planet baru, yaitu Kepler 452b, yang menentang tanggapan bahawa bumi sebagai satu-satunya planet yang boleh menampung kehidupan. Pada 24 Julai 2015, saintis telah menerbitkan artikel penemuan planet baru iaitu Kepler 452b. Persoalannya, adakah penemuan planet baru Kepler 452b yang menyerupai bumi memberi harapan bahawa pada suatu hari nanti manusia boleh berpindah ke sana? Jawapannya, kita tunggu dan lihat. Sementara itu, kita pegang tanggapan bahawa bumi satu-satunya planet yang menampung
kehidupan manusia. Sebagai rumusan untuk pelajaran ini, kita boleh katakan bahawa bumi berputar di atas paksi semasa beredar di atas orbit. Putaran dan peredaran ini menyebabkan berlakunya perubahan dan perbezaan penerimaan cahaya matahari di atas permukaan bumi sepanjang tahun. Dan peredaran ini membawa fenomena kejadian 4 musim, yaitu musim sejuk, musim bunga, musim panas, dan musim luruh. Manakala putaran bumi yang berputar lebih kurang 24 jam dalam sehari mempunyai kecondongan paksi 23,5 darjah, berputar dari arah barat ke timur dengan kelajuan putaran di kawasan garisan khatulistiwa 1660 km sejam. Dan putaran ini membawa fenomena kejadian siang dan malam, kejadian biasan angin, kejadian air pasang dan surut, dan juga membawa perbezaan zon waktu dunia. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu di dalam pelajaran yang seterusnya.